Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai hari ini. Tok Guru Abdul Hadi Awang, Tuan Ibrahim Tuan Man telah mengatakan pendirian PAS. Dan pendirian PAS ialah mereka akan bersama Perikatan Nasional. Bukan bersama Muafakat Nasional. So settle. Oleh kerana seminggu kebelakangan ni ramai orang dari geng UMNO, termasuk aktivis-aktivis, pemimpin dan sebagainya telah mencabar PAS untuk menyatakan pendirian mereka. Are they with UMNO or are they with PBBM? Dan hari ini PAS kata mereka bersama Perikatan Nasional. That's it. Dan PAS menjemput semua parti-parti lain, bukan saja parti Melayu atau parti Islam, tapi parti yang bukan Melayu, bukan Islam juga, untuk menyertai Perikatan Nasional supaya satu gabungan yang viable, satu gabungan yang kuat boleh ditubuhkan untuk menghadapi pilihan raya akan datang. Dan sekiranya pendirian UMNO, if you are not with me, then you are my enemy, maka PAS ni dianggap sebagai musuh. So let it be. So be it. Dan PAS sanggup menghadapi pilihan raya sekiranya tidak bersama UMNO sekalipun, walaupun kemungkinan PAS akan kalah pilihan raya. Sebab matlamat PAS bukan semata-mata untuk menang pilihan raya, but they have a bigger agenda than just winning election. After all, kalau setakat winning election saja tak selesai juga. Pakatan Harapan menang pilihan raya. Dan tak ke mana juga. Negara kucak-kacir dan semua janji-janji tidak boleh ditunaikan. So winning election is not the ultimate, because kalau kita menang pilihan raya pun tanpa satu kerajaan yang kuat, contohnya 22 bulan Pakatan Harapan memerintah dan ramai orang yang mengundi untuk pakatan serit dan tidak akan undi untuk pakatan lagi masa akan datang. So that settle. Finish. Tapi ramai yang tidak memahami keadaan, yang mengutuk PAS dan menuduh PAS macam-macam. Mereka mungkin lupa sejarah. They've forgotten history. Dan mereka tidak sedar atau tidak ingat tentang 31 tahun dulu apabila UMNO pecah dua. Apabila UMNO pecah dua dan UMNO baru dan Semangat 46 ditubuhkan, dan both yang sebenar UMNO baru, Semangat 46 pun UMNO, mereka claim UMNO, cuma UMNO nombor 2. Oleh kerana nama UMNO tak boleh diguna, mereka guna Semangat 46, iaitu semangat UMNO ditubuhkan tahun 46. So it's still UMNO. Anyway, Tengku Razali mengajak PAS dan Pairin dari Sabah dan DAP untuk menyertai satu gabungan, satu coalition. PAS setuju. Walaupun DAP Parti Sosialis, Parti Pairin ni Parti Kristian, dan Semangat 46 ni boleh dianggap UMNO, Parti Nasionalis, tak ada masalah. PAS terima. Cuma DAP saja yang tak sanggup. DAP tak mau buat satu gabungan dengan PAS oleh kerana DAP benci PAS dan benci Islam. That's all. Jadi Tengku Razali terpaksa buat 3 gabungan. Satu dengan PAS, satu lagi dengan DAP, dan gabungan yang ketiga yang berasingan dengan Pairin di Sabah. Dan Gagasan Rakyat, APU, Angkatan Perpaduan Ummah, 3 gabungan ni menghadapi pilihan raya melawan Barisan Nasional, tapi kalah. So, kali kedua pilihan raya tahun 95 juga kalah. So, Tengku Razali menyedari yang beliau tidak boleh ke mana sebagai pembangkang. Jadi, tahun 96,
Tengku Razali tutup Semangat 46 dan dia bersama semua pemimpin-pemimpin, penyokong-penyokong Semangat 46 masuk balik UMNO, kecuali beberapa orang. Dan 2 tahun kemudian pecah sekali lagi UMNO. Kali ini geng Anwar dengan geng Mahathir, dan tercetusnya pergerakan reformasi. Dan pada tahun 99, sebelum pilihan raya tahun 99 bulan November, Barisan Alternatif telah ditubuhkan. Dan di dalam Barisan Alternatif tu ialah PKR, PAS, DAP dan Parti Rakyat. Parti Rakyat ni sosialis, DAP anti-Islam, dan PKR ialah Parti Anwar lah. PKR parti untuk nak menjadikan Anwar Perdana Menteri. Dia punya matlamat simple, to make Anwar the Prime Minister, that's all. Tapi PAS tidak ada masalah. DAP pula yang not comfortable. Tahun 90, DAP dah tolak PAS semasa Tengku Razali dulu. Dan DAP menubuhkan satu gabungan yang berasingan, Gagasan Rakyat, dan PAS dengan Semangat APU, Angkatan Perpaduan Umat, two different coalition. Tapi 99, DAP sanggup menyertai Barisan Alternatif dengan syarat, iaitu PAS kena secara terbuka, openly menolak hudud dan Islamic State, negara Islam. PAS setuju. Dan PAS telah memasukkan satu iklan, inserted one advertisement di dalam akhbar MCA, The Star. Ini akhbar Cina walaupun bahasa Inggeris. Di dalam akhbar The Star, bahawasanya sekira Barisan Alternatif menang pilihan raya, PAS tidak akan melaksanakan hudud ataupun turn Malaysia into an Islamic state. There will be no hudud. Malaysia will not be an Islamic state sekiranya Barisan BA memenangi pilihan raya. Jadi PAS sanggup mengenepikan matlamat perjuangan mereka, iaitu negara Islam dan juga undang-undang Islam, baik syariah, baik hudud, demi untuk kepentingan coalition. Biar kita memerintah dulu, biar kita pulihkan negara dulu, biar kita mengadakan satu kerajaan demokratik dulu. Kemudian kita boleh bincang sekiranya wajar atau tidak wajar kita laksanakan undang-undang Islam dan Malaysia ni dijadikan negara Islam. That is secondary. That is the last thing we will talk about after everything has been done. Itu pendirian PAS tahun 99. Jelas. DAP pula 2 tahun kemudian keluar dan tak setuju, dan 2004 menghadapi pilihan raya solo dengan tidak ada gabungan. Dan 2008, beberapa tahun kemudian, DAP nak kembali pula kepada coalition yang dipanggil Pakatan Rakyat. Selepas dah 7-8 tahun duk kutuk PAS, kutuk Islam, hina PAS, dah kata macam-macam tentang PAS, DAP jilat balik ludah mereka, dan they lick back their spit and they came crawling back to Pakatan Rakyat. PAS tak ada masalah. PAS terima DAP. Walaupun DAP telah kata macam-macam, PAS masih terima DAP. Dan Pakatan Rakyat ditubuhkan. Jadi musuh macam DAP ni pun PAS masih boleh forgive and forget. PAS masih boleh maafkan dosa-dosa DAP.
apa yang DAP telah kata terhadap PAS dan Islam, penghinaan DAP terhadap PAS dan Islam. PAS ni boleh ketepikan, forget about it, let's move forward, let's work in the interest of the country, the interest of the rakyat. Negara dan rakyat didahulukan. Masalah tentang peribadi, apa yang you telah kata dan buat terhadap saya, forget about that. Let's put the country first. Ini telah menjadi pendirian PAS dari dulu lagi. Dan apabila tahun 2015, apabila Najib dikutuk, Najib dipanggil macam-macam, perompak, lanon Bugis, kleptokrat. Mereka menuduh, mengatakan yang GST sebanyak 40-50 bilion satu tahun. Ini yang sebenarnya untuk bayar shopping Rosmah. Rosmah belanja bilion-bilion, membeli belian lah, macam-macam. Dan bilion-bilion yang Rosmah habis untuk shopping ni dibayar melalui GST. Macam-macam fitnah. Tapi PAS berdiri teguh di belakang Najib. PAS sokong Najib. UMNO sendiri kutuk Najib. Pemimpin-pemimpin UMNO kutuk Najib. Termasuk Dr. Mahathir dan ramai orang. Pakatan Harapan, DAP, PKR, Amanah, semua kutuk Najib. Pemimpin-pemimpin pakatan yang nak buat deal dengan Najib hari ini kutuk Najib kau-kau. Tapi PAS berdiri di belakang Najib. PAS sokong Najib. Hadi berkata, kita biar mahkamah menentukan Najib ni bersalah atau tidak. Kalau betul Najib curi sampai berbilion-bilion, biarlah mahkamah yang menentukan. Selagi mahkamah tidak kata Najib ni bersalah, selagi mahkamah tidak menjatuhkan keputusan guilty, PAS anggap Najib ni not guilty. Najib is not guilty until the court proves he is guilty. Until then, PAS akan berdiri teguh di belakang Najib. PAS lah seorang yang menyokong Najib, yang tidak kutuk Najib, yang berkata he is innocent until proven guilty. PAS. Yang lain, termasuk UMNO, kutuk Najib. Ini tahun 2015. Dan apabila UMNO ajak PAS masuk satu gabungan baru, Muafakat Nasional, PAS setuju. Walaupun pada pilihan raya 2018, pilihan raya umum yang ke-14, UMNO telah bersetuju bekerjasama dengan PAS menghadapi pilihan raya. Last minute, UMNO berpaling tadah, UMNO tikam PAS. UMNO pun kalah, PAS pun kalah. Sama-sama kalah. Oleh kerana UMNO mungkir janji. Selepas bersetuju membuat satu pakatan, UMNO decided to go solo dan berlawan 3 penjuru. Akhirnya, ialah PAS menang di Terengganu, Kelantan. Tapi di federal yang menang Pakatan Harapan. Bukan PAS, bukan UMNO. So, UMNO and PAS paid dearly for the betrayal. UMNO's betrayal. Tetapi selepas pilihan raya, apabila UMNO ajak PAS menyertai satu gabungan baru, Muafakat Nasional, PAS setuju. PAS said okay. Jadi, orang UMNO ni lupa. Pendirian PAS ni untuk mencari kawan. Walaupun musuh begitu dahsyat menghina PAS bertahun-tahun, PAS rela forgive and forget, mengedepikan semua isu-isu peribadi and work for the sake of the country
and the rakyat. Whatever it takes for the country and for the rakyat. And akhirnya, apa berlaku? UMNO lupa jasa PAS. Pakatan lupa jasa PAS. All the support which PAS gave to Barisan Alternatif dan Pakatan Harapan diketepikan dan PAS was betrayed, PAS ditikam. Sekarang ni pun berlaku sekali lagi. Always, PAS was the one who forgive and forget the past. Tapi rakan-rakan seperti PKR, DAP, UMNO, akhirnya berpaling tadah. Akhirnya tikam belakang PAS. Dan hari ini, PAS said they are moving forward. They are moving forward with Perikatan Nasional. UMNO in or out, itu up to UMNO. Dan PAS mahu semua parti-parti, tak kiralah UMNO ke siapa sekalipun, untuk menyertai Perikatan Nasional demi untuk kepentingan dan kebaikan Malaysia dan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.